Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurun lillah, pagi ini dapat kita bersama-sama meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. InsyaAllah kuliah kita didasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini, bolehlah buka di halaman 194 atau 204 bagi yang memiliki buku baru. Ya, tuan-tuan perempuan, inilah buku rujukan kita. Mereka yang belum memiliki buku dan berhajat memiliki buku ini boleh dapat dengan menghubungi pihak admin. Jadi eloklah tuan-tuan perempuan yang belum dapat buku ini memiliki buku ini supaya mudah untuk kita merujuk. Tuan-tuan perempuan, kita masih lagi mentadabbur ayat 6 dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah akan jalan yang lurus. Tuan-tuan perempuan, kuliah semalam kita telah menegaskan bahawa ada 3 kelompok yang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan yang ketiga adalah para nabi, para rasul. Dan semalam kita juga telah mentadabbur ayat-ayat berkaitan dengannya. Hari ini, pagi ini insya-Allah kita sambung lagi dengan kelompok yang keempat. Jadi kelompok yang keempat ni adalah secara umumnya manusia ataupun orang-orang yang berkehendakkan kepada petunjuk. Ya. Jadi kelompok yang keempat ialah orang-orang yang berkehendak kepada petunjuk. Jadi siapa yang berkehendak kepada petunjuk? Kita kena rujuk kepada surah 6. Rujuk surah Al-An'am, surah 6, ayat 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Yang demikian itu ialah petunjuk Allah, yahdi bihi, dengannya dia menunjukkan man yasha, sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Walau asyraku, dan kalau mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, la habita anhum, benar-benar pasti gugurlah dari mereka apa yang telah mereka lakukan daripada amal-amal yang
Baik. Jadi ayat ini menjadi dalil umum bahawa Allah juga bagi petunjuk ke jalan yang lurus kepada sesiapa. Ini makna yang di luar daripada kelompok para rasul, para nabi tadi. Mana dari kalangan hamba-hamba termasuk kita ni. Ketika mana Allah menghendaki kita dapat petunjuk, Allah bagi kita petunjuk. Tetapi petunjuk itu Allah bagi kepada orang yang juga dia berkehendak. Nampak beza dia. Tuan-tuan kena faham ini. Mana kita ni berkeinginan, berkehendak. Sebab tu semalam saya sebut. Apa bukti kita berkehendak? Bukti kita berkehendak ni kita minta sungguh-sungguh. Setiap hari kita minta, Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berulang-ulang kali kita lafazkan. Di dalam solat. Jadi kita beriman ni kita tak tinggal solat sampai akhir hayat kita. Bermakna kita akan terus melafazkan doa ni. Minta Allah tunjuk ke jalan yang lurus. Itulah bukti bahawa kita ni golongan yang benar-benar hendakkan kepada petunjuk. Dan ramai lagi orang-orang yang belum dapat petunjuk. Mungkin sekarang belum dapat. Tapi mereka ada keinginan untuk mendapat petunjuk. Kalau kita dapat menyampaikan petunjuk Allah ni kepada mereka. Itulah kerja dakwah yang kita kena buat. Jadi walaupun sekarang mereka belum Muslim. Belum mengenal kerana mereka belum dapat ilmu. Belum diberitahu mungkin sebagian besarnya belum tahu lagi apa itu Allah. Bagaimana nak mengenal Allah dan sebagainya. Bagaimana kalau kita dapat menyampaikan kepada mereka, Masya Allah. Mungkin itu akan menjadi asbab mereka mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi sebab itu tuan-tuan kita mesti optimistik. Kerana selalu bersangka baik kepada orang-orang yang di luar yang masih belum lagi sampai Islam kepada mereka. Mungkin sebagian besar mereka belum sampai. Mungkin sebahagian mereka ada yang sampai tapi kurang jelas. Jadi ini usaha-usaha yang masih memberi kita kesempatan untuk berdakwah kepada mereka. Jadi mendakwahkan Siratul Mustaqim ini satu tugas kita juga. Itulah dakwah Islam. Jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan, kita yang mampu, sebahagian kita yang mungkin ada keupayaan, maka marilah kita lakukan usaha bersama-sama menyampaikan, memberitahu kepada kelompok manusia di luar sana yang belum tahu. Ini tugas besarlah tuan-tuan perempuan. Nak menyampaikan kepada golongan yang belum tahu ini tugas besar. Sekarang ni banyak kita tumpukan kepada kelompok kita yang sudah tahu. Mana kelompok kita, dakwah kita ke sesama Islam ni. Nak membetulkan maknanya. Supaya mereka mendapat Islam yang benar. Islam yang diasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak mahu sebahagian kita ni Islam ikut-ikutan. Jadi yang tak pasti benarkah mereka ini di jalan yang lurus atau sebaliknya. Walaupun mereka ini kita tahu mereka orang Islam. Tetapi kalau Islam itu tidak dilandaskan kepada ilmu. Sebaliknya Islam hanya kerana ikut. Islam pakaian zahir, yang ini susah. Sebab itu kita masih memerlukan usaha dakwah kepada kelompok yang sedia Islam ini. Jadi dua-dua kena laksanakan. Jadi tuan-tuan perempuan, kita baca satu lagi kelompok. Tadi itu bukti maknanya kita katakan tadi. Allah bagi petunjuk yang lurus kepada orang yang berkehendak. Dan kita ni tadi kena lakukan sesuatu. Supaya orang lain juga berminat, berkehendak kepada petunjuk. Itu kena lakukan kerja dakwah. Allah akan bagi. Tapi Allah bagi itu ada bersebab maknanya dengan sebab-sebab inilah. Jadi Allah akan bagi petunjuk. Sebab itu kita melihat setiap hari ada orang yang dahulunya mereka tak kenal Islam. Tetapi Allah bukakan hati dengan asbab-asbab yang ni. Akhirnya mereka menjadi Muslim. Begitulah. Itu kelompok yang keempat tuan-tuan perempuan. Yang kelima, kelompok kelima ialah mereka yang menyerah diri, tunduk patuh. Mana mereka yang Islam. Jadi sebab kita nak tengok ada dia punya ni dia. Dalil dia. Sekarang mari kita melihat surah 6 ayat 125. Surah yang sama juga ya.
Tadi kita baca ayat 88 ya, 88. Sekarang mari kita melihat ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Allah kata, sesiapa yang Allah kehendaki untuk dia memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescayalah ia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillah, dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, maka Allah akan menyempitkan dadanya. Nescaya jadilah dadanya sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ka'annama yas'adu, seolah-olah dia mendaki ke langit dengan susah payahnya. Demikianlah Allah menimpa azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi ada dua benda perkara. Pertama, Allah sebut bahawa Allah menunjukkan jalan kepada Islam. Itu satu cara kalau Allah hendakkan kita mendapat petunjuk jalan yang lurus. Jadi bila kita ni jadi Islam ni, menjadi orang Islam ni, mana kita dapat petunjuk ke jalan yang lurus lah. Cuma kita nak memantapkan jalan lurus tadi, maka kita terus minta petunjuk daripada Allah. Kena faham baik-baik. Kita ni dah Islam dah. Mana kita dah berada on the track. Tapi sekarang ni nak memantap supaya kita tak mudah digelincirkan oleh syaitan, maka kita terus menerus minta kepada Allah bagi petunjuk lagi. Sebab dalam petunjuk Islam itu banyak lagi petunjuk yang kita perlukan, yang kita dambakan, tuan-tuan puan-puan. Sebab itu kita terus minta. Kadang-kadang terfikir aneh juga, kita ni dah Islam. Maknanya patutnya kalau ikut ayat tadi, kita dah dapat petunjuk lah. Tapi kenapa kita minta terus? Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Minta terus, minta hari-hari. Tanpa henti. Terus menerus sampai mati. Masya Allah. Kita kena faham hikmah di sebalik, ya, kita kata kenapa Allah menetapkan bahawa kita kena terus meminta, memohon, berdoa, minta petunjuk ke jalan yang lurus tadi. Kita ada Islam. Itu kena faham bahawa petunjuk itu di dalam jalan yang lurus itu petunjuknya pun banyak. Sebagaimana kita melihat di dalam Quran itu, petunjuk itu meliputi segala aspek kehidupan ini. Jadi kita nak menjadi faqih, faham tentang semua urusan ini, Masya Allah, memerlukan usaha, belajar tak henti-henti, tuan-tuan puan-puan. Bagaimana kita nak memaham ayat Quran ini pun tak habis lagi kita faham. Seusia kita ini dah berpuluhan tahun, masih lagi kita rasa banyak benda yang kita belum faham apa yang nak disampaikan oleh Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu petunjuk. Demikianlah mengapa kita perlu setiap hari minta kepada Allah petunjuk, dan dalam waktu yang sama kita berusaha keras untuk mendapatkan petunjuk. Ingat baik-baik tuan-tuan puan-puan, sebagai seorang Muslim yang faham konsep Islam, apa itu Islam, mana kita faham bahawa kita ini bukan hanya sekadar berdoa, tetapi juga kita ini diwajibkan berusaha. Jadi itulah maknanya
Sebab itu bila kita menyatakan keimanan kita sebagai seorang Muslim dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah itu membawa kita menjadi Islam. Dan Islam itu maknanya taat, tunduk, patuh, menyerah diri, surrender kepada Allah. Itulah makna Islam. Jadi ketika mana kita telah menyata perakuan syahadah itu, kita kena buktikan. Bukti dengan apa, tuan-tuan? Buktinya ialah dengan amal. Maka di situ baliklah pula kita kepada pengertian iman dan amal soleh. Dua-dua kena ada. Kita dah bersyahadah, beriman, mengaku, menyatakan keimanan kita. Maka kita kena laksanakan segala amal Islami itu yang disebut sebagai ibadah. Maka rukun Islam itu disebut syahadah, salat, zakat, puasa dan haj. Mana itu semua amalan. Amal soleh yang nak membuktikan keimanan kita. Maka semua amalan itu kita lakukan terus menerus hinggalah kita mati. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham dari pendekatan itu. Jadi selama mana kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, melaksanakan solat, zakat, haji, puasa sebagainya, dan amal-amal yang lainnya, maka selama itulah Allah jamin bahawa dia akan memberi kita petunjuk ke jalan yang lurus. Itu kena faham tuan-tuan dan puan. Jadi jalan lurus ni bukan kita dapat dari Islam tu, kita dah selamat berada di jalan lurus. Bukan maksud begitu tuan-tuan dan puan. Sebab itu jalan lurus itu namanya pun jalan. Ketika disebut sebagai jalan, metaforanya itu nak memberikan makna pada kita bahawa ia adalah sesuatu yang hidup, bergerak. Sebab di jalan ni tempat orang berjalan. Berjalan makna bergerak. Dia tidak statik, duduk di situ, tidak. Mana orang ada duduk di tengah jalan, tuan-tuan dan puan? Jalan adalah tempat kita melakukan gerakan berjalan. Makna bergerak terus. Itulah sifat Islam itu. Jadi sebab itu sifat Islam itu didasarkan, dilandaskan kepada amal. Itu yang disebut amal Islami. Mana ibadah kita, semua ibadah itu, itulah makna perjalanan kita di atas jalan lurus tadi. Jadi amal-amal Islami itulah maknanya aktiviti kita berjalan. Jadi kita berjalan bergerak terus mengikut hayat kita sehingga sampai ajal yang Allah tetapkan habis. Maka kita pun baliklah kepada Allah. Itu maksud dia. Jadi kita kena faham bahawa Islam kita tu kena faham sungguh-sungguh sampai di level itu, barulah terjamin bahawa kita ini selamat berada di atas landasan Siratul Mustaqim. Kalau tidak, takut-takut kita tergelincir. Kita rasa kita okey berada di jalan lurus. Tetapi rupa-rupanya kita telah tergelincir. Kerana kita tidak sedar. Kerana kita lalai. Jadi sebab itulah Al-Quran datang untuk sering mengingatkan kita supaya kita jangan lupa, jangan lalai. Jadi walaupun kita sekarang berada di jalan lurus, tapi jalan itu kena ingat bahawa kita bergerak, berjalan. Sebab itulah Allah jadikan, Allah sebut semua itu dengan perbandingan jalan itu nak menunjukkan bahawa kita ni bila konsep jalan, falsafah dia, mana bila ada jalan tu dia ada permulaan, ada tempat tuju dia. Dia tak duduk di tempat situ, satu tempat yang dia berada tu, itu tak nama dia jalan. Dia tak berjalan lah namanya, tak bergerak. Jadi bergerak ni mana kita dulu sejak lahir kita, kalau kita jadikan tarikh lahir sebagai titik tolak kita bergerak, mana kita berjalan terus mengikut usia kita. Dan jalan itulah yang nak pasti, yang jalan kita lalu tu jalan lurus, itulah Islam. Dan itulah Islam itu disebut ad-din, cara hidup. Mana cara kita melalui jalan itu, itulah jalan yang disebut sebagai ad-din tadi. Dan cara macam mana? Din yang mana?
dinul Islam. Satu-satunya inna dina indallah. Satu-satunya din atau cara hidup yang Allah terima dan Allah redha. Hanya satu, Islam. Itulah jalan lurus. Okey, mari kita lihat pula surah yang sama. Tadi kita baca ayat 125. Sekarang kita sambung ayat di bawah. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Dan inilah jalan Rabb kamu, iaitu jalan Rabb engkau yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu beringat. Jadi ayat 126 tadi menjelaskan apa yang disebut oleh ayat 6, ayat 125 tadi. Yang mana Allah kata, siapa yang Allah berkehendaki nak bagi petunjuk pada dia, maka Allah lapang dada aja untuk Islam. Sebaliknya Allah kata, orang-orang yang tak mau, makna yang memilih kesesatan, Allah akan menyesatkan mereka dan menjadikan dada mereka sempit. Jadi bagaimana sempit dada tu Allah gambar keadaan orang yang naik ke langit. Bukan makna naik ke langit tu kena faham pengertiannya, makna naik ke langit ni seperti mana kita hari ni kalau kita berada dalam kapal terbang. Tapi kita tak dapat rasa sesak nafas dalam kapal terbang kerana di dalam kapal terbang itu sudah diselaraskan pengudaraannya. Jadi kita tak rasa sesak. Kalau nak rasa, daki gunung. Lagi tinggi gunung kita daki, maka semakinlah terasa sesaknya dada ni. Kerana apa? Kekurangan oksigen. Itulah Allah bandingkan begitu. Mana diibaratkan orang yang sesak nafas ketika naik ke langit tu maksudnya begitu. Jadi langit dalam pengertian ini tempat yang tinggi. Jadi contoh yang mudah mendakilah. Sebab bila kita mendaki ni, sebab tu orang yang mendaki gunung-gunung yang tinggi memerlu bekalan gas oksigen. Sebab apa? Tak mencukupi. Bila tak cukup terasalah sesak nafas. Itu maksud tadi. Kemudian ayat 126 tu Allah kata wahaza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Rabb engkau yang lurus. Jadi kita fahamlah tu. Tapi bila kita dah Islam, Islam itulah jalan lurus. Tapi Allah membandingkan dalam bentuk perjalanan. Sebab itulah saya bila mengkaji, itu kena kaji. Bila kita mengkaji, mentadabur ayat-ayat yang berkaitan perjalanan ini, itulah yang saya sebut tadi bahawa hidup ini sendiri merupakan satu perjalanan. Perjalanan yang sangat jauh. Kenapa kita sebut perjalanan jauh? Kerana perjalanan ini tidak terhenti di dalam dunia ini saja. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah satu fasa dari 4 fasa. Kita kena mahirkan buku perjalanan jauh ni tuan-tuan perempuan. Sebab itu saya insya-Allah sesudah ini nanti ketika diizinkan kita akan seminarkan dengan sungguh-sungguh buku ini kerana sangat penting. Kerana nak menjelaskan perjalanan tu. Sebab tu Allah sebut surat, jalan. Bila ada perjalanan, mesti ada jalannya. Jadi perjalanan hidup kita ni, 4 fasa ni, yang banyak kita dah bercerita adalah di fasa kedua saja tuan-tuan puan-puan. Fasa kedua itu fasa dunia ini. Kehidupan yang pertama di dunia ini. Tapi jarang-jarang kita nak serius membincangkan fasa keempat. Sedangkan fasa keempat itulah kehidupan kedua, kehidupan yang sebenar untuk kita. Jadi sebab tu buku ni tebal tuan-tuan, 500 lebih halaman dia kerana banyak cerita-cerita tentang kehidupan di fasa kedua. Itulah kehidupan di akhirat nanti. Tapi nak sampai ke kehidupan akhirat itu kita memerlu jalan. Dan jalan inilah yang sedang kita bincang. Itulah siratul mustaqim. Jalan lurus tu. Yang disebut haza sirataka sirata rabbika mustaqimah. Disebut dalam ayat 125 tadi. Itulah siratu rabbika.
sirat Rabb kamu yang lurus. Jadi tuan-tuan dan puan, ayat ni berulang-ulang disebut di sana, di sini, akhirnya nak menjelaskan yang itu. Jadi melalui buku Perjalanan Jauh itu, saya nak menjelas dengan lebih terperinci lagi apa makna surat tadi. Jadi surat Islam itu, dia bukan di kehidupan fasa kedua saja, tuan-tuan dan puan, akan bawa dia punya kesannya sampailah kepada fasa ketiga dan fasa keempat. Jika di dunia kita mengikut jalan lurus tadi, berada atas proper track tadi, maka selamatlah kita sampai ke perjalanan fasa keempat. Dan di sana kita selamat. Kerana kita memilih Islam. Sedangkan matlamat akhir Islam itu ialah salamun, sejahtera. Maka selamat sejahtera lah insya-Allah kita di dalam kehidupan di fasa keempat nanti. Itu hubung kait dia. Dia tak terputus. Dia bersambung terus. Jadi sebab tu siratul mustaqim ini bukan sebarang-barang jalan, tuan-tuan dan puan. Jalan yang Allah pilih untuk kita. Jalan yang Allah sediakan untuk kita lalui supaya kita dapat sampai kepada Allah dalam keadaan salamun, selamat sejahtera. Itu juga makna Islam, tuan-tuan dan puan. Makna Islam itu termasuklah maknanya selamat, sejahtera. Jadi kita selamat sejahtera di dunia, di fasa ketiga di alam kubur pun kita selamat insya-Allah. Ketika dibangkitkan di hari akhirat di fasa keempat pun kita selamat sehingga akhirnya kita dijemput masuk ke dalam Jannatun Na'im dan para malaikat mengucapkan salam salam, dan di dalam syurga pun itulah kalimah yang akan disebut kalimah salamun salamun. Itu Quran menyebut demikian. Fahamlah tuan-tuan puan-puan bahawa perjalanan surat yang kita lalui, suratul mustaqim ini bukan sebarang jalan, tuan-tuan puan-puan. Itulah satu-satu jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Sebab itu pentingnya petunjuk ke jalan yang lurus itu. Maka kita memohonnya setiap hari berkali-kali, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian akhir sekali kita lihat di sini kelompok yang ke-6. Sebelum itu saya tulis kelompok kelima tadi, Islam. Mana kita sebagai Muslim, sebagai orang Muslim, kita akan dapat petunjuk. Dan seterusnya yang ke-6 yang akhir, orang yang menyuruh berbuat kebaikan, keadilan. Yang nombor 6. Berbuat keadilan. Tuan-tuan dan puan, mari kita baca ayat surah 16. Surah 6 ayat 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Dan Allah memberikan satu misal, perbandingan lagi, iaitu dua orang lelaki, salah seorangnya kelu pekak dari semula jadinya, tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya dan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepadanya.
Dan ia pula menjadi beban kepada orang yang menjaganya. Kemana sahaja ia diarahkan pergi oleh penjaganya, tak dapatlah ia membawa sesuatu yang berfaedah. Adakah dia yang demikian sifatnya itu sama seperti orang yang boleh berkata-kata serta dapat menyuruh orang ramai melakukan keadilan? Dan ia sendiri pula berada di jalan yang lurus. Jadi perbandingan ini, kalau kita faham, ya Allah nak menceritakan bahawa sama tak kita dalam keadaan yang normal ini dengan orang yang pekak bisu, terpaksa bergantung kepada orang lain dan terpaksa mengikut arahan orang. Sedangkan kita yang bebas, merdeka, sihat, afiat, sempurna ini, kita ini maknanya Allah kata kita boleh bukan sahaja menguruskan diri kita tapi boleh mengajak orang lain, menyuruh orang lain melakukan keadilan. Jadi itu kena lihat bahawa melakukan keadilan ni, konsep adil ni luas, kita kena faham dengan pengertian dia. Dan Allah sebut di situ, dan ia sendiri pula berada di atas jalan yang lurus. Jadi kita ni sebagai orang-orang yang beriman, orang Muslim, memang kita dekat dengan sifat adil. Kita diperintah supaya sentiasa berlaku adil seadil-adilnya. Dan kita ini sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan dan puan, kita telah pun mentadabbur 6 ciri golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan dengan itu berakhirlah tadabbur ayat 6 kita. Jadi pagi ini insya-Allah tuan-tuan dan puan, sebelum berakhir kuliah kita, saya nak membacakan apa agenda bertindak kita daripada ayat 6. Jadi yang pertama, memohon petunjuk adalah memohon pertolongan kepada Allah melalui salat. Yang kedua, lafaz tunjukilah kami akan jalan yang lurus mesti dilafazkan berulang-ulang, minimal 17 kali sehari. Yang ketiga, jalan yang lurus diberi kepada para nabi dan rasul. Ikutilah mereka, maka kita akan mendapat jalan lurus itu. Yang keempat, berimanlah sungguh-sungguh kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah petunjuk ke jalan yang lurus. Yang kelima, berpeganglah kepada Al-Quran, kerana di situlah terdapat agama Allah yang menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah Islam itu. Yang keenam, taat dan mengikut ittiba' para rasul, kerana mereka berada di jalan yang lurus. Dan yang ketujuh, sentiasalah semak status diri kita agar tidak tergelincir dari jalan yang lurus. Itulah 7 agenda bertindak yang dapat kita keluarkan daripada ayat yang kita tadabbur. Itulah ayat 6 surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan dan puan, berakhirlah tadabbur ayat 6 kita. InsyaAllah besok kita akan memasuki bab baru, ayat ke-7. Saya akan buat catatan ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini, insyaAllah. Kita sambung ayat semalam, sambungan sini. Enam, 8, 7. Ah, 8, 8. Okay. Kemudian 16. Tuan-tuan dan puan, itulah ayat-ayat yang kita tadabbur pada pagi ini bagi menjelaskan, melengkapkan penjelasan tentang ayat 6. InsyaAllah kita bertemu lagi besok hari dengan ayat baru, iaitu ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah. InsyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين